Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang dimuliakan Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah para alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang mulia ini dapat bersama-sama insya-Allah memulakan pengajian kita yang baru dengan kitab yang baru. Jadi setelah kita khatam kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah, setelah itu kita khatamkan kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah yang mengambil masa setahun lebih. Dan alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita akan memulakan dengan kitab yang baru juga karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang berjudul Sayrus Salikin ila Ibadatir Rabbil Alamin. Ini kitab dia bagi cetakan yang ditahqiq oleh Fadilatul Syekh Almarhum Tuan Guru Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari Al-Nadwi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati ruh beliau. Dan hadirin wal hadirat hafizakumullah, bagi yang ingin menggunakan kitab yang mana tulisannya adalah Latin, boleh mengambil edisi yang ini. Sedangkan bagi yang ingin membaca dalam bentuk tulisan Jawi, maka ini adalah cetakan lama yang boleh juga dipakai untuk dijadikan rujukan. Dan kita juga masih menunggu insya-Allah Fadilatul Doktor, Al-Ustaz Doktor Profesor Madya Dr. Khalif Muammar. Beliau telah mentahqiq kitab Siyarus Salikin dengan tahqiq yang lebih jelas dan lebih dakik dengan muqabalah daripada beberapa manuskrip. Dan insya-Allah kita, kalau kitab itu atau edisi itu sudah terbit, kita akan cuba dan berazam untuk memakai tahqiq itu juga. Jadi biar ada banyak nuskhah yang berbeza-beza akan tapi memiliki nas yang sama dan dapat melihat apakah ada perbezaan-perbezaan sedikit antara satu naskah dengan naskah yang lain. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kitab Sayrus Salikin ini adalah kitab yang sangat penting di dalam akidah Islamiah, adalah ilmu tasawuf dan juga syariat, kerana ia adalah terjemahan dan juga ulasan dan penambahan hujah dan beberapa perbahasan faedah yang dimasukkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitab ini daripada kitab Lubbul Ihya ataupun Intipati Ihya yang ditulis oleh Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Ada yang kata Imam Ghazali sendiri, ada yang kata Ahmad bin Muhammad, iaitu adik Imam Al-Ghazali sendiri. Maka jadi dari sini kita tahu bahawa Lubbul Ihya ataupun Ihya Ulumuddin sendiri menggabungkan tiga aspek penting di dalam ilmu Islam yang dipanggil dengan ilmu akidah, ilmu syariat dan yang terutama sekali perbahasan tasawuf di dalam kitab tersebut. Maka kitab Sayrus Salikin juga memiliki sejarah yang sangat panjang di alam Melayu kerana pengarangnya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang berasal dari Palembang. Maka ini menunjukkan bahawa dia adalah karya agung ulama alam Melayu atau ulama Nusantara yang wajib untuk kita hormati dan kita agungkan sama-sama, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Yang kedua, kitab Sayrus Salikin juga memiliki aspek yang penting untuk kita pelajari kerana dia juga membahas tentang beberapa perbahasan tasawuf yang tinggi yang untuk kita cuba berusaha untuk memahaminya dan benar-benar berpegang dengan atau berpaksi dengannya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Bagi menerangkan ini, insya-Allah kita akan memulakan dengan muqaddimah ataupun halaman pertama atau page pertama dari kitab Sayrus Salikin. Kalau cetakan edisi kitab bulak lama atau jawi lama, maka dia adalah bahagian yang inilah. Dari awal tu yang bihi bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inuh.
Kita mula di situ. Sedangkan bagi cetakan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, ini kita boleh ambil dari muka surat 1, Muqaddimah Muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Muqaddimah Muallif. Muqaddimah pengarang kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia mula dengan bacaan basmalah. Wa bihi nasta'inu, dan dengannya kami memohon pertolongan. Lalu Al-Imam Syekh Abdul Samad Al-Falimbani berkata, aku mulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani akan hamba-Nya. Dan hanya dengan Dia aku meminta tolong. Terjemahan bagi Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu. Hadirin wa hadirah hafizakumullah. Ini adalah muqaddimah daripada pengarang menunjukkan bahawa dia berpegang teguh kepada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu kullu amrin dzibalin, semua perkara yang memiliki kebaikan, la yubtada'u, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', maka ia terputus, fahuwa abtar, dan fahuwa ajzam, dan macam-macam lagi. Lalu dimula alhamdulillahi rabbil alamin alladhi waffaqa man arada bihi khairan fi suluki tariqil a'immati sufiyyah al-muhaqqiqin. Segala puji bagi Allah SWT, Rabbil alamina, Tuhan sekalian alam, alladhi waffaqa, yang memberi taufik ia, man arada, kepada orang yang berkehendak, bihi dengannya, khairan, satu kebaikan, iaitu menghendaki ia dengan dia kebaikan, fi suluki tariqil a'immati sufiyatil muhaqqiqin, pada menjalani akan jalan segala imam ahli sufi yang muhaqqiqin. Maksud ahli sufi yang muhaqqiqin, ahli sufi yang mantap imannya. Muhaqqiqin yang mantap imannya, tak mudah goyang. Ini mukadimah daripada Al-Imam Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Lalu dia kata, wahadahu ila ma'rifatihi bi basaril imani wal iqani, dan memberi petunjuk ia akan dia kepada mengenal akan dia dengan penglihatan iman dan yakin. Jadi Allah SWT memberi kepadanya, kepada orang tersebut, ila ma'rifati, untuk mengenal akan dia, mengenal akan Allah, bi basaril imani, dengan iaitu penglihatan iman, wal iqani, dan keyakinan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin, dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala nabi dan segala rasul. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum qudwatul arifin, dan atas keluarganya dan segala sahabatnya yang adalah mereka itu ikutan sekalian arifin, orang yang sangat mengenal Allah. Berarti hadirin wal hadirah hafizakumullah, para keluarga dan sahabat baginda SAW itu juga termasuk qudwatul arifin, iaitu ikutan sekalian orang-orang yang sangat mengenali Allah Subhanahu wa taala. Okey. Wa ala tabi'ihim wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan atas yang mengikut akan mereka itu, dan yang mengikut bagi yang mengikut mereka itu dengan berbuat amal kebajikan hingga hari kiamat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi bukan hanya kepada keluarga dan sahabat baginda SAW, tapi tabi'ihim, tabi'in, wa tabi'in, wa tabi'in, iaitu orang yang mengikut kepada yang ikut, lahum bi ihsani ila yaumiddin, dengan kebaikan sampailah kepada hari kiamat. Ini adalah perkara tersebut. Wa ba'du, fayaqulu al-faqirul miskinu al-muhtaju ila rahmatir rabbil alamin Abdus Samadi al-Jawiyu al-Falimbaniyu tilmizul qutbi rabbani wal arifi samadani sayyidi al-syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman al-Madani. Masya Allah. Jadi dimula setelah, jadi wa ba'du tu, kalau bahasa Arab tu wa ba'du tu, dia sebenarnya ba'dal basmalah walhamdalah wa tasliyah, lebih kurang macam itulah. Setelah bacaan bismillah,
alhamdulillah dan hamdalah dan salawat dan salam, maka dia kata adapun kemudian daripada itu fayaqulu al-faqir, maka lagi akan berkata fakir. Dia akan berkata fakir, ni dialah yang miskin, yang berkehendak kepada rahmat Allah. Kita ni semua berharap dan berhajat kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan sekalian alam. Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Abdus Samadi, namanya iaitu Abdus Samad Al-Jawi. Jadi nama dia adalah Abdus Samad. Ini bukan Dr. Abdul Samad tu. UAS, bukan UAS. Ini Syekh Abdul Samad. Walaupun sama-sama Sumatera. Tapi Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ini Masya Allah. Tabarakallah. Ulama yang sangat hebat. Mutafannin. Dan memiliki semangat juang yang tinggi. Semangat jihad yang tinggi. Iaitu apa? Yang berkehendak kepada rahmat Tuhan sekalian alam iaitu Abdul Samad Al-Jawi. Maksud Al-Jawi ini yang berasal daripada tanah Jawi. Jawi ini adalah bahasa hari ini Nusantara alam Melayu lah. Jadi ulama dulu kalau dia nak sebut kita dari Nusantara ni Al-Jawi. Bukan berarti Al-Jawi ni hanya datang daripada Jawa. Dia kata Al-Jawi itu mana? Jawa lah. Pulau Jawa Al-Jawi. Tidak. Pada waktu itu ulama ataupun ulama-ulama Arab dan ulama-ulama luar mengenal orang Melayu dengan nama atau orang-orang yang berada di daerah sini, iaitu di daerah tanah Melayu ini dipanggil dengan nama iaitu Jawi, Al-Jawi. Kerana apa? Kerana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kerana Syekh Abdul Samad Al-Falimbani Al-Jawi mungkin waktu itu zaman sebelum pra-keislaman, Majapahit mungkin menjadi kerajaan pusat atau yang besar, dinasti yang besar yang mana pemerintahannya katanya sampai ke Kelantan dan terus lagi ke utara. Wallahu alam. Saya pun tak pakarlah bidang sejarah ni. Cuma katanya macam tu. So kemungkinan bila kita nak relate kepada orang yang duduk di alam Melayu walaupun Kelantan sekalipun, maka orang akan panggil Al-Jawi kerana dia dinisbahkan kepada Jawa, kerana pemerintahan Majapahit dulu adalah Jawa sentrik atau berada di Pulau Jawa dan tersebar kerajaan tersebut, Majapahit tersebut secara luas. Ini sebelum pra-keislaman. Apabila Islam datang, maka alhamdulillah banyak kerajaan-kerajaan kecil masuk Islam. Contoh dia negeri-negeri yang ada di alam Melayu, negeri-negeri yang di Sumatera, Aceh itu sendiri yang terkenal. Sebelum itu kerajaan Perlak, Pasai terkenal dengan kerajaan iaitu orang Melayu. Orang Melayu. Maksud dia kerajaan Islam iaitu orang-orang Jawi dan dipanggil. Hatta pada waktu Al-Imam Ibn Battutah rahimahullah, the traveller, the famous traveller, Imam Ibn Battutah yang datang menziarahi alam Melayu, singgah di Aceh, dan ketika berada di Aceh itulah Al-Syekh Al-Imam Ibn Battutah meriwayatkan aku pun menziarahi Jawa. Jadi dia panggil Aceh tu dengan Jawa. Orang-orang dia Al-Jawi lah. Tapi bukan berarti itu Pulau Jawa kat situ. Kerana Pulau Jawa kita tahu kat mana. Pulau Jawa antara Sumatera tu dengan timur tu. Macam itulah lebih kurang. Dan Bali tu. Lombok, Bali. So itu adalah Pulau Jawa yang sangat besar. Memang besar. Tapi mungkin diambil dari situ. Wallahualam. Saya kurang pakar. Tapi setelah itu sampai hatta orang Fatani pun memanggil diri mereka Al-Jawi. Tulisan Arab tapi bunyi Melayu, itu pun dipanggil dengan tulisan Al-Jawi atau tulisan Jawi. Maka Syekh Abdul Samad Al-Falimbani Al-Jawi yang berasal daripada Nusantara atau alam Melayu, Al-Falimbani tepatnya adalah daripada Palembang. Al-Falimbani itu maksud dia Palembang. Tilmidul Qutbi Rabbani, iaitu murid kepada Al-Qutbi Rabbani wal Arifi Samadani, dan yang Arif Samadani, Sayyidi Al-Syekh, nama dia Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, anak kepada yang anak dari Syekh Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Nah ini lalu disebut dekat sini, ghafarallahu lahu wa liwalidayya wa liwalidayhi wa li jami'il muslimin bijahi sayyidil anbiya'i wal mursalin
wa awliya'illahil salihin. Amin. Mudah-mudahan mengampuni Allah Ta'ala baginya dan bagi ibu bapanya dan segala muslimin dengan berkat kemegahan penghulu segala nabi dan rasul. Ini bijahi sayyidil anbiya wal mursalin. Segala nabi dan rasul wa auliya'illahi salihin dan segala aulia Allah yang salihin. Amin. Segala aulia Allah yang salihin. Amin. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu muallif berkata, walamma kanat sanatul alfin wa mi'atin wa salasin wa tis'ina min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamallahu ta'ala fi qalbi an utarjima kitab imamil fuqaha'il alimin wa qudwatis sufiyatil muhaqqiqin al-musamma bilubabil ihya'i ulumuddin al-jami'i baina syari'ati wa tariqah al-mutadammini fihi ilmu usuluddin wal fiqhi wa tasawufi an-nafi' bikulli jawiyyi ma'a ziyadati fawaida nafisatin liyantafi'a bihi man la ma'rifata lahu bi kalamil Arab. Jadi lamma kanat sanatu alfin, maksudnya tatkala adalah tahun 1193. 1193 Hijriah, tuan-tuan dan puan-puan. Berarti 13 something, 12 something. Lebih 12 pula. Berarti 17 something. 17 lebih. Sekitar tahun 17 something. Ini zaman tersebut lah. Zaman penjajah dulu ni. Lama ni. Tatkala adalah tahun 1193 daripada hijrah Nabi SAW, maka mengilhamkan Allah Ta'ala di dalam hatiku. Jadi Allah SWT mengilhamkan dalam hatiku bahawa aku menterjemahkan akan kitab imam bagi fuqaha yang alim dan yang jadi ikutan ulama sufi yang muhaqqiqin, yang dinamakan atau dinamai akan kitab itu dengan Lubabu Ihya'i Ulumuddin. Lubabu Ihya'i Ulumuddin. Tu. Jadi nama kitab. Imam Ghazali ni ada karang kitab Ihya' Ulumuddin. Ini kitab dia lah. Ihya' Ulumuddin. Ini kitab tasawuf, akidah, syariah, paling lengkap. Paling lengkap. Maka Lubul Ihya' ini adalah apa? Iaitu mukhtasar atau ringkasan kitab Ihya' Ulumuddin. Jadi dia lebih bersifat sebagai ringkasan sahaja. Yang menghimpunkan ia antara syariat dan tarikat. Kerana apa? Dia menghimpunkan perbahasan syariat dan perbahasan tarikat. Jadi kita tak boleh pisah. Syariat dan tarikat tasawuf tak boleh berpisah. Tak boleh berpisah. Kalau ada syariat, kena ada tasawuf dia. Kalau ada tasawuf, kena ada syariat dia. Maka salahlah, sesatlah orang yang kata kalau dah pakar dah ilmu ni, dah tak boleh belajar dah. Tak. Imam Syekh Abdul Samad Al-Bani suruh. Yang menghimpunkan ia antara syariat dan tariqah. Jadi kitab ini adalah yang menghimpunkan keduanya dalam syariat dan syariat dan tarikat. Yang terkandung di dalamnya itu ilmu usuluddin dan ilmu fiqh dan ilmu tasawuf yang memberi manfaat bagi orang yang menjalani jalan akhirat. Kerana di dalam tu dikumpulkan 3 ilmu ini. Usuluddin, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Padahal aku terjemahkan kitab ini dengan bahasa Jawi. Padahal dia dah terjemahkan kitab ini dengan bahasa Jawi serta aku tambahkan padanya dengan beberapa faedah yang baik-baik. Jadi dia tambahkan di dalam ini beberapa faedah yang baik-baik supaya mendapat manfaat dengannya. Jadi supaya dia mendapatkan manfaat dengannya oleh orang yang tiada baginya itu mengetahui dengan bahasa Arab. Jadi ini oleh orang yang tiada baginya itu mengetahui dengan bahasa Arab. Wa samaituhu bi sayris salikin ila ibadati rabbil alamin. Dan aku namakan kitab ini dengan nama Sayris Salikin,
ila ibadati Rabbil Alamin. Nama kitabnya adalah Syairus Salikin. Jadi dia dah sebut dekat sini. Iaitu apa? Dia terjemahkan kitab ini dan dia tambahkan. Jadi ada yang tolak kitab ni sebab dia kata ini bukan Ihya Ulumuddin, ini banyak tambahan benda-benda yang tak sesuai dengan dia. Misalnya memang dah disebut oleh Syekh Abdul Samad Al-Albani, tapi insya-Allah Syekh Abdul Samad Al-Albani ini sesuai dengan syariat sendiri tambahan tersebut, serta aku tambahkan padanya dengan beberapa faedah yang baik-baik supaya mendapat manfaat dengannya oleh orang yang tiada baginya itu mengetahui dengan bahasa Arab. Okey. Lalu disebut di sini. Wasamaituhu bi Syairus Salikin ila ibadati Rabbil Alamin, dan aku namakan akan dia dengan Syairus Salikin ila ibadati Rabbil Alamin. Ini diberi nama macam tu. Maksudnya perjalanan orang yang menuju kepada beribadat akan Tuhan seru sekalian alam. Ini maksud dia. Maksud daripada Syairus Salikin. Lalu disebut oleh beliau, wa nafa'ana Allahu wa iyyakum bihi kamala bi aslihi annahu jawadun karim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maksud dia apa? Nafa'ana Allah, mudah-mudahan memberi manfaat Allah Ta'ala dengan dia akan daku dan akan kamu seperti memberi manfaat ia dengan asalnya. Kerana Allah Ta'ala itu pemurah lagi mulia dan tiada daya daripada menjauh maksiat dan tiada upaya pada perbuat taat melainkan dengan anugerah Allah Ta'ala yang maha tinggi dan maha besar. Hadirin wal hadirat hafizahullah. Lalu disebut di sini wa ayyaj'alahu khalisan liwajhil karim wa sababan lil fauzi bi jannatin na'im. Dan mudah-mudahan bahawa sesungguhnya menjadikan Allah Ta'ala akan dia tulus ikhlas bagi zatnya yang maha mulia dan dapat kemenangan dengan syurga yang amat nikmat. Jadi tujuan kita buat di sini murni kerana Allah SWT dengan harapan kita akan fauz, mendapatkan kejayaan, kemenangan dengan mendapatkan syurga sebagai jannatin na'im. Syurga yang amat nikmat ini. Okey. Wa huwa yashtamilu ala muqaddimatin wa arba'ati aqsamin. Al-qismul awwalu fi usulid dini wa huwa al-i'tiqadu wa ta'atu wal qismu tsani fil 'adati wal qismu as-salisu fi muhlikat. Ini wal qismu ar-rabi'u, dan bahagian yang keempat fil munjiyati wa khatimatin, dalam bab menerangkan munjiat wa khatimatin dan penutup. Lalu muallif berkata, dan kitab ini mengandungi atas mukadimah dan 4 bahagi. Jadi kitab ni dia ada mukadimah dan 4 bahagian. Nak khabar macam tu. Bahagian yang pertama pada menyatakan ilmu usuluddin, iaitu segala i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, dan menyatakan segala taat, yakni ibadat yang zahir. Jadi maksudnya apa? Pertama sekali dia akan bahas tentang ilmu usuluddin, ilmu akidah, iaitu segala i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. So apa i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah? Dan menyatakan segala taat, yakni ibadah yang zahir. Jadi dia betul-betul pegang kepada taat kepada Allah SWT dan ajaran Ahlussunnah, i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Dan bahagi yang kedua pula pada menyatakan adat, yakni pada menyatakan menyatakan hukum dan adab yang berlaku pada adat seperti makan dan minum dan nikah dan berusaha yang membawa kepada kehidupan di dalam dunia dan mengetahui halal dan haram, dan pada menyatakan adab bersahabat dan yang lainnya seperti yang lagi akan datangkan atau akan diterangkan. Kenyataan itu Allah Ta'ala akan datang, kenyataannya itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Okay. Seperti yang lagi akan datang, kenyataan itu insya-Allah Ta'ala. Ini maksudnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu dan bahagi yang ketiga. Bahagi yang ketiga pada menyatakan muhlikat. Allah. Bulan Ramadan penat sikit.
Ngantuk dan penat sikit. Maaf kalau baca tersalah-salah, saya minta maaf sangat-sangat. Kerana malam inilah bulan Ramadan ni macam-macam kita kena buat. Dan bahagi yang ketiga pada menyatakan muhlikat, menerangkan tentang muhlikat, yakni perkara-perkara yang membinasakan sekalian amal. Jadi dia membahas tentang benda-benda yang buruk, yang membinasakan sekalian amal, iaitu segala maksiat yang zahir dan maksiat yang batin, seperti yang lagi akan datang kenyataannya. Dan bahagi yang keempat, ini dia kata, bahagi yang keempat pada menyatakan munjiat, yakni perkara-perkara yang melepaskan daripada yang membinasakan sekalian amal, iaitu segala ibadat batin, seperti yang lagi akan datang kenyataannya. Dan suatu khatimah yang kesudahan, yakni kesudahan kitab, wallahul muwaffiq. Okey. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Zaman kita dah nampak dah bagaimana Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Lubul Ihya dia menyusun perkara ini. Jadi dalam ilmu ini, ilmu tasawuf dia tidak boleh pisah, iaitu tentang usuluddin, akidah. Yang kedua adalah adat, yang ketiga adalah muhlikat, yang keempat adalah munjiat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey. Tanpa membuang masa, kita sambung daripada muqaddimah. Muqaddimah pada menyatakan kelebihan ilmu, dan dalam muqaddimah ini ada 4 fasal. Okey, muqaddimah dah menyatakan kelebihan ilmu. Kelebihan ilmu bukan letter tu Ustaz. Tak, ini dia letak awal untuk tasjid kepada murid-murid dan kita semua agar kekal untuk menuntut ilmu dan beramal, insya-Allah. Okey. Fasal yang pertama. Sekarang kita masuk fasal yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan. Iaitu fasal yang pertama pada menyatakan kelebihan ilmu orang yang memberi manfaat, dan kelebihan orang yang menuntut ilmu, dan kelebihan orang yang mengejar ilmu. Ini. Kelebihan ilmu yang memberi manfaat. So, apakah ilmu yang memberi manfaat dan kelebihannya? Iaitu adapun kelebihan ilmu itu, maka iaitu beberapa dalil daripada ayat Al-Quran yang amat banyak. Ini. Dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mengangkat Allah Ta'ala akan mereka yang beriman akan Allah Ta'ala, dan mereka yang diberi ilmu itu akan beberapa derajat. Maksud dia, kalau kita utul ilma darajat, yakni orang yang diberikan ilmu itu adalah mendapatkan derajat yang tinggi daripada yang lain. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sekarang disebutkan, tadi nukilkan pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, telah dilebihkan derajat ulama itu atas derajat orang yang mukmin. Jadi dah dilebihkan derajat ulama dan mengalahkan derajat iaitu orang yang mukmin 700 derajat. Dan antara tiap-tiap satu daripada derajat itu sekira-kira perjalanan 500 tahun. Sekira-kira perjalanan 500 tahun. Dan setengah daripada firman Allah Ta'ala, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ada yang merasa, Ustaz, ini dah tua-tua, dah nak mati, boleh lah ajar benda ni. Macam ni, muda lagi ni, takkanlah ni tak progresif. Jawab dia, bukan berarti tidak boleh progresif dan lain-lain. Akan tapi cuba pegang pada ayat, iaitu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan juga kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna innama yatazakkaru ulul albab. Okey. Maksud dia, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah, kata olehmu wahai Muhammad. Maksud kata olehmu, engkau berkatalah wahai Muhammad, lebih kurang macam tu. Adakah bersamaan mereka yang mempunyai ilmu dan mereka yang tiada mempunyai ilmu, yakni tiada bersamaan orang yang alim itu dengan orang jahil. Hasilnya ingat akan Allah Ta'ala itu oleh orang yang mempunyai akal. Maksud dia apa, tuan-tuan? Kul hal yastawi alladhina ya'lamu walladhina la ya'lamun. Apakah sama ke orang yang tahu dengan orang tak tahu? Taklah, of course. Innama yatadzakkaru ulul albab.
Tapi kalau yang guna tazakkar, itu adalah ulul yatazakkar ulul albab. Innama yatazakkaru ulul albab. Okey. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu Syekh Abdul Samad Al-Falimani berkata, dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Maksud dia apa? Hanya saja mereka yang takut akan Allah Ta'ala itu, iaitu daripada hambanya yang ulama. Jadi yang benar-benar rasa Allah SWT ini, gerun dengan Allah SWT ini adalah, iaitu ibadat ulama, iaitu hanya mereka yang terbaik adalah akan Allah Ta'ala itu, iaitu daripada hukuman hambanya yang ulama. Ini innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Dan setengah daripadanya itu firman Allah Ta'ala juga. Dan setengah lagi adalah firman Allah Ta'ala, wa tilkal amthalu nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Demikianlah segala misal itu aku Allah Ta'ala, maksudnya umpamakan bagi manusia dan tiada mengetahui akan dia melainkan orang yang alim. Illa al-alimun. Ini maksud dia. Tuan-tuan dan puan, hadirin wal hadirat hafizahullah. Dan setengah daripadanya firman Allah juga, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Maksud dia apa? Naik saksi Allah Ta'ala bahawasanya tiada orang melainkan dia, dan begitu pula naik saksi malaikat dan orang yang mempunyai ilmu. Ini perkara tersebut. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin. Ini Syekh Abdul Samad menukil daripada kitab Ihya Ulumuddin, kitab induk pula. Maka tilik olehmu akan ayat ini. Cuba engkau tengok ayat ini. Betapa memulai Allah Ta'ala saksi akan ketuhanannya itu dengan dirinya, dan mengiringkan ia dengan malaikatnya akan saksi yang kedua, dan meringankan ia dengan orang yang mempunyai ilmu akan saksi yang ketiga, bahawasanya tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah Ta'ala, dan memadalah dengan yang tersebut di dalam ayat ini akan kemuliaan ilmu itu dan kelebihan dan kebesaran. Allahu a'lam. Itu kata-kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Okey. Dan demikian lagi dalil menunjukkan akan kelebihan ilmu itu beberapa hadis Nabi SAW, dan setengah daripadanya iaitu sabda Nabi SAW. Lalu disebut di sini al-ulama warasatul anbiya. Riwayat Imam Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan ditakhrij oleh Imam Al-Iraqi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini adalah pewaris para nabi. Itu yang dimaksudkan. Artinya para ulama itu mempusakai akan anbiya-nya. Lalu dan telah maklum bahawasanya tiada ada martabat yang lebih mulia di atas martabat anbiya. Jadi dia nak ingatkan bahawa tidak ada yang memberi, iaitu apa? Tidak ada yang martabat yang lebih mulia di atas martabat anbiya. Dan demikian pula martabat orang yang mempusakai. Dan demikian pula martabat orang yang mempusakai akan mereka itu. Maka tiada martabat kemuliaan yang lebih tinggi daripada martabat mereka itu. Dan setengah daripadanya sabda Nabi SAW, afdalun nasil mu'minu al-alimu alladhi inihtija ilaihi nafa'a wa inistudghini anhu aghna nafsahu. Maksud dia apa? Yang terlebih afdal manusia itu iaitu mukmin yang alim. Mukmin yang alim adalah mereka itu jika dikendaki orang kepadanya nescaya memberi manfaat mereka itu akan dia, dan jika terkaya orang daripada mereka itu nescaya terkaya diri mereka itu daripada orang. Okey. Daripada orang. Lalu disebut di sini, dan setengah daripadanya sabda Nabi SAW,
Jadi ada lagi sabda Nabi SAW menunjukkan ilmu ini sangat penting. Tak ada ilmu macam mana nak ibadah tak sah nanti. Ini misalnya. Dan setengah daripadanya sabda Nabi SAW, al-imanu iryan. Iman itu bertelanjang dan liwalibashu taqwa, dan pakaiannya itu takut akan Allah. Akan Allah Ta'ala. Wazinatuhu al-haya'u, dan perhiasannya itu malu dan buahnya itu ilmu. Dijawab oleh ini lah. Wazinatuhu al-haya' wa thamratuhu, dan buahnya itu adalah ilmu. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh Al-Iraqi. Dan dikomentari dhaif oleh Al-Iraqi. Ini dia, insya-Allah. Ini adalah hadis iman yang uryan wa libas taqwa. Lalu dan lagi sabda Nabi SAW, aqrabun nasi min darajatin nubuwati ahlul ilmi wa ahlul jihad. Aqrabun nas min darajatin nubuwah. Amma ahlul ilmi fadallu 'ala nasi 'ala ma ja'at bihi ar-rusul. Kalau ahlul ilmi, maka dia kena buktikan dengan dapat jaga. Yani amma ahlul ilmi fadallu an-nas. Maka mereka itu adalah fadallu an-nas. Terhampir dengan anbiya itu adalah orang yang punya ilmu dan orang yang berkuasa. Adapun orang yang punya ilmu itu, maka ia itu menunjukkan mereka itu akan manusia atas agama yang didatangkan dengan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ma ja'at bihi ar-rusul. Wa ma ahlul jihadil majahadu fajahadu bi asyafihim ala maqamati ala ma ja'at bihi ar-rusul. Yang bermaksud apa tuan-tuan? Iaitu menunjukkan mereka itu akan manusia atas agama yang didatangkan dengan dia oleh Rasul-Rasul Allah. Adapun orang yang perang sambil itu, maka iaitu perang mereka itu dengan segala pedang mereka akan kufar kerana meninggikan agama Islam yang didatangkan dengan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dan lagi sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, al-alimu aminullahi fil ardi. Okey, ini dihukumi dhaif oleh Al-Iraqi, tapi disahihkan oleh Ibn Abdul Bar. Orang yang alim itu ialah orang yang dipercayai Allah Ta'ala di atas muka bumi. Ini nama dia orang yang dipercayai, orang yang alim. Alim. Dan lagi sabda Nabi SAW, rawahu Ibnu Majah dan ditakhrij oleh Al-Iraqi sebagai hadis yang dhaif juga. Yashfa'u yaumal qiyamati al-anbiya'u summa al-ulama'u summa syuhada'u. Yang bermaksud bahawasanya lagi akan memberi syafaat pada hari kiamat oleh anbiya, para anbiya, dan kemudian ulama, kemudian syuhada. Ini okey. Lalu disebut, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda lagi, wa yastaghfiru lil alimi ma fis samawati wal ard. Rawahu Abu Dawud, Tirmizi wa Ibnu Hibban. Al-Iraqi. Yang bermaksud apa? Meminta ampun kepada Allah Ta'ala bagi orang yang alim oleh segala malaikat yang dalam 7 petala langit dan segala isi bumi. Lalu dan lagi sabda Nabi SAW, man tafaqqaha fi dinillah kafahu Allah Ta'ala amma ma ahammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Hadis riwayat Imam Khatib tadi. Imam Khatib dan Al-Iraqi dalam kitab Al-Lali Al-Masnu'ah. Ini. Okey. Artinya, barang siapa belajar ilmu fiqh, siapa pun belajar ilmu fiqh, ilmu agama, padahal ia berkehendak mendirikan agama Allah SWT. Mendirikan agama Allah SWT. Nescaya memadai atau mencukupkan oleh Allah akan dia, akan segala yang dicita-citainya, segala yang dicita-citanya, dan memberi rezeki ia akan datang, dan
Jadi barang siapa belajar ilmu fiqh, ilmu-ilmu agama, padahal ia berkehendak mendirikan agama Allah Ta'ala, nescaya memadai atau mencukupkan oleh Allah akan segala yang dicita-citanya dan memberi rezeki akan dia dengan sekira-kira tiada dikira-kiranya dan tiada usahainya, yakni memelukkan Syekh Abdul Samad, yakni memudahkan, yakni apa? Dan zikir dengan kira-kira yang tiada diusahainya, yakni memudahkan Allah Ta'ala akan rezeki dengan tiada diusahainya dan tiada dibicarakannya. Sebab itu disebutkan lagi. Fadlul alimi ala al-abidi kafadli ala adna rajulin min ashabi. Hadis riwayat Imam Tirmizi, hasan sahih. Artinya kelebihan orang yang alim di atas orang yang abid ialah seperti kelebihanku atas sekurang-kurang lelaki dan daripada sahabatku. Okey. Hadiri wal hadirat hafizakumullah. Jadi tadi adalah beberapa ayat menerangkan pentingnya syifa. Melakukan ilaj, usaha untuk perubatan dan lainnya supaya boleh sembuh. Okey. InsyaAllah kita boleh iktifakkan hanya sekadar ini sampai di sini. Dan yang dimaksudkan dengan orang alim itu iaitu orang yang mengetahui ilmu tarekat dan ilmu hakikat. Ini nanti insyaAllah kita akan bincang pada pertemuan minggu hadapan. InsyaAllah segala silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Waghfir li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.